Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Panas sahabat semua. Akhirnya YB Rafizi Ramli membalun kau-kau Sanusi dengan Azmin Ali kau-kau sahabat-sahabat semua. Kerana sememangnya mereka berdua ini adalah pengecut. Kenapa saya katakan seperti itu sahabat semua? Karena sebelum ini YB Rafizi Ramli membuat satu cabaran ya kepada kedua-dua Panglima Sanusi ini kan sebagai Panglima PN dan juga Azmin Ali yang menyatakan beliau adalah hebat. Tetapi apabila dicabar oleh Rafizi Ramli, berbagai soal jawaban, berbagai alasan yang mereka berikan. Hari ini kita mau mendengar bagaimana YB Rafizi Ramli membalun kedua-dua pengecut daripada Pertikaian Nasional ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Seng Hao. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya setiap hari kalau berceramah, saya duduk bergaduh dengan kamera. Dia ikut kamera kat mana? Ini kat center. Kamera dia dari mana ni? Ni kamera mana ni? Sana. Okey. Okey. Baik. Saudari Pengerusi Majlis, sahabat-sahabat pimpinan, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari, adik kakak, orang-orang Kelantan yang datang ceramah dekat Taman Medan malam ni. Kita esok akan bermula secara rasmi kempen untuk pilihan raya negeri dan selalunya kita habis pukul 12. Jadi malam ni kita habis awal sikit lah. Paling lambat saya ingat 11.45 kita boleh berhenti lah. Sebab calon-calon esok dia nak kena hadir untuk mendaftar. Salah mendaftar, sia-sia kita ceramah malam ini. Esok dia orang tak boleh bertanding. Baik. Alhamdulillah kita dah memang dekat. Saya pun sebenarnya dah tak sabar nak tunggu habis kempen pilihan raya negeri ni sebab dia penat. Siang kerja, malam ceramah. Kalau yang masa minggu yang sekitar Lembah Kelang dengan Negeri Sembilan, dia tak teruk sangat kerana dia 1 jam, 2 jam je. Kalau selepas ini dia mula di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, dia sangat penat kerana habis kerja kena ambil kapal terbang, kemudian habis ceramah, dia kena ambil kereta balik semula ke Kuala Lumpur sampai pukul 5-6 pagi, lepas itu pukul 8 pagi masuk pejabat balik. Paling lama saya boleh bertahan macam ni dalam 2 minggu lagi lah. Jadi calon-calon yang bertanding ni, kalau dia orang tak menang memang kena sepak lah. Penat tau, calon tak penat. Yang penatnya orang yang berkempen keliling ni kan. Saya kebelakangan ini ada hobi baru. Saya tadi sebelum saya sampai tadi, saya dah dengar Wong Chan petik nama saya. Kalau petik nama sama Pakatan Harapan ni common lah nak petik-petik nama lawan kita lah. Saya minggu ni, saya ingat minggu ini, sebab Perikatan Nasional ni cukup yakin nampaknya seolah-olah mereka akan mengambil alih negara. Padahal pilihan raya negeri je pun. Tapi gaya dia tu seolah-olah dalam tempoh 2 minggu mereka akan mengambil alih negara. Saya nak nasihatkan kepada kaki-kaki Perikatan Nasional ni, korang jangan tempah baju berkira-kira nak ambil jawatan lagi. Sebab bukan saja pilihan raya negeri ni, dia tak ada kena mengena dengan kerajaan persekutuan. Yang 6 negeri ni pun tak tentu Perikatan Nasional kononnya akan menang semua seperti yang mereka dakwa. Saya yakin negeri Selangor insya-Allah kita akan tetap menang dalam 2 minggu daripada sekarang. Tapi yalah kita kena layan lah tiap-tiap hari TikTok sana, TikTok sini soal nak ambil alih negara. Jadi kita kena layan lah sebab saya ada interest saya kerana
Kita dah mula banyak ni. 7-8 bulan ni dengan segala perancangan, pelan demi pelan, sudah mula dilancarkan. Jadi saya nak tahulah, kod-kod lah kononnya mereka bermimpi tiba-tiba jadi. Kalau kamu jadi kerajaan persekutuan balik, sebenarnya apa yang kamu nak buat? Kalau pun tak nak cerita pasal kerajaan persekutuan, tak apalah. Cerita pasal 6 negeri yang mereka nak ambil alih ni. Sebab itu saya petik nama Azmin Ali. Saya tanya Azmin, sebab tiba-tiba Azmin muncul balik ni. Lepas pilihan raya umum yang lepas, dia dah kalah. Dia kata dia nak bersara lah. Saya dulu lepas PRU 2018, bila saya kata saya tak nak campur dengan politik, saya tak campur betul tau. Saya betul-betul balik buka company, buat syarikat, semua. Korang juga yang bising suruh aku balik semula dalam politik. Kalau tidak, tak ada lah. Saya nak berjamah setiap malam macam ni. Azmin tak sampai 6 bulan. Mula dia kata, dia tak ada dah dalam politik ni. Tiba-tiba dia balik semula. Dan bila dia balik semula ni, nampak gaya dia begitu yakin untuk jadi menteri besar balik. Jadi saya katalah, baiklah. Untuk kita pun nak bagi peluang kepada rakyat untuk menilai dengan baik. Sebab pilihan raya adalah medan yang paling baik untuk rakyat pilih. Rakyat pilih, dia tak kisah gigi saya okey ke tidak, Amir menteri besar cukup inci ke tidak, itu bukan rakyat peduli pun. Dia nak tahu kalau gabungan politik masing-masing berkuasa, apa sebenarnya kamu nak buat. Jadi saya lontarkanlah, dah halang-halang kalau dah betul nak berkempen, untuk bagi saya satu malam percuma tak berceramah atas pentas PKR, kita buatlah debat, bagi semua TV tengok semua. Kan senang, kita debat bagi semua. Sebab dia mantan Menteri Ekonomi. Dalam negara kita, 70 tahun, ada 2 orang saja Menteri Ekonomi secara rasmi. Azmin Ali dengan saya. Jadi dah halang-halang hebat sangat, dia rasa dia cukup yakin. Jomlah kita banding supaya saya boleh bentang apa yang kerajaan sedang buat, dia apa boleh bentang apa prestasi dia, dan kalau dia dapat peluang sekali lagi macam mana dia nak jadi lebih baik lah. Saya tahulah dia akan tolak. Yang itu saya dah tahu dah, dia akan tolak. Tapi saya tak sangka alasan yang dia nak tolak tu. Alasan dia kata, oleh kerana dia sudah ada rekod dan prestasi yang baik, maka dia tak layaklah untuk berdebat dengan saya, sebab dia kata saya masih lagi belum ada rekod dan prestasi yang baik. Baik ada 2-3 benda. Satu, kalau dah rekod dengan prestasi kamu cukup baik, bukankah lebih baik untuk kau berdebat dengan aku? Mampuilah aku kena lanyak. Kalau betul dia dah hebat, dia ada rekod prestasi perancangan yang baik, kalau saya jadi dia, lagilah aku berdebat. Supaya satu rakyat Malaysia ni tengok, kalahlah Pakatan Harapan. Tapi dia tak berani juga. Kemudian, kalau nak kata atas alasan mesti ada rekod prestasi masing-masing, baru kita boleh berdebat, guna akal lah. Dia jadi menteri besar lama mana? Dia jadi menteri besar daripada 2014 sampai 2018. Lepas itu dia juga jadi menteri persekutuan, mula menteri hal ehwal ekonomi 2 tahun. Kemudian dia jadi menteri kanan, Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa, dan Menteri Kanan Ekonomi Negara. Tambah lagi 33 bulan, 5 tahun di Kerajaan Persekutuan, 4 tahun di Kerajaan Negeri, 9 tahun dia pernah berada dalam kedudukan yang dia boleh buat perubahan. Aku baru 7 bulan lah, Bahlul. Ada ke? Dia macam budak universiti, dia bergaduh, dia nak main bola. Dia duk cerita, jom tengok aku main bola berapa banyak dah, aku wakil sekolah, aku tingkatan 5,
engkau darjah 5, berapa banyak? Memanglah dia lagi banyak kononnya. Baik. Tapi kalaupun kita dah tengok dia kata dia prestasi yang baik, kalau dia kata dia ada rekod yang panjang, pengalaman yang panjang, masalah kita yang saya petik nama dia untuk ajak berdebat ini kerana bila kita tengok rekod prestasi, saya duk fikir balik ini dalam masa dia jadi Menteri Ekonomi, sebenarnya apa rekod dengan prestasi dia? Saudara-saudari ada ingat tak apa yang dia buat? Saya tak tahu saudara-saudari, tapi bagi saya semua kabur saudara-saudari. Tak dapat, kabur semua. Jadi sebab itu saya ingat bila dia beritahu, lain kali Azmin, tak nak debat, cakaplah tak nak debat. Tak berani, cakap je lah tak berani. Kalau dia cakap tak berani, orang lagi respect. Daripada dia bagi alasan macam-macam, sekarang ni dah 1-2 hari dia duk kena maki dekat social media. Sebab berani dia itu hanya berani dipentas mereka. Tapi bila kita ajak berdepan dan juga untuk kita saling bertembung, dia tak berani. Dia letak syarat konon boleh berdebat kalau saya turunkan harga minyak dulu. Saya malah nak sebut lah, formula yang harga minyak duk pakai sekarang ni yang kita perjuangkan daripada dulu lah. Kalau tak ada formula yang ini saudara-saudari, harga minyak RON 95 tanpa subsidi RM3.10 1 liter. Sebab kita dulu perjuangkan supaya harga minyak mestilah mengambil kira subsidi yang diberikan kepada rakyat. Sebab itulah selepas 2018 tak ada lagi tahu ni mana-mana pentadbiran yang berani kacau formula tu. Daripada PH 22 bulan ke, kemudian PN 33 bulan sampai sekarang kita sambung ke kerajaan perpaduan, tak ada orang lagi yang berani tukar. Dia berani letak syarat. Bayangkan kalau saya terbalikkan kedudukan. Dia cabar saya untuk berdebat, kemudian saya letak syarat. Dan saya letak syarat, saya hanya boleh berdebat kalau moderator itu seorang yang bernama Haziq. Tak kemampuan dia. So, okeylah, habislah cerita pasal Azmin. Oleh kerana Azmin tak nak berdebat, jadi kita pun, saya pun kata, okeylah, saya dah tahu Azmin ni tak nak berdebat. Saya pun tawarkan pula kepada Sanusi. Sebab Sanusi kan panglima besar mereka. Dan Sanusi ni sangat berani. Siapa yang dia tak berani sepak? Kalau setakat saya dengan Amir ni selalu dah kena dengan dia, Anwar Ibrahim pun dia berani kata macam-macam. Dia datang Selangor, Sultan Selangor pun dia berani sentuh. Hebat lah, berani. Aku pun tak berani macam dulu. Cuma beza dia, saya bila saya kena tangkap dulu berpuluh-puluh kali, tak adalah aku buat bising macam dia. Polis panggil, saya pergi. Polis suruh masuk lock up, saya masuk. Tapi kalau ikut kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional, Sanusi ni manusia paling berani pernah ada dalam sejarah negara kita ni. Jadi saya pun nak cuba jugalah nak tengok betapa beraninya Sanusi. Sebab itulah saya ajak dia berdebat. Sebab selama ini nampak idea dia besar-besar. Idea dia lagi besar daripada dia tu sendiri. Contohnya sekarang, idea dia di Kedah. Saya tengok satu billboard besar. Idea dia ialah Greater Kedah. Kedah yang lebih besar. Orang Kedah saya tak tahulah dia perasan ke tidak. Kita ni, orang ada Greater Klang Valley. Selangor wilayah persekutuan ada Greater Klang Valley. Dia pun nak ada Greater juga, Greater Kedah. Dia beza sebab Lembah Kelang ini ada beberapa kawasan-kawasan di bawah pentadbiran yang berlainan. Ada di kawasan macam PJ ni semua, yang ini di bawah Selangor. Tapi pada masa yang sama, ada juga Kuala Lumpur yang menjadi sebahagian daripada fungsi ekonomi keseluruhan kawasan ini. Sebab itu kalau di Lembah Kelang, ia dirujuk sebagai Greater Kelang Valley. Kerana kita tak boleh nak tengok Kuala Lumpur saja,
kita tak boleh nak tengok Selangor saja, kita kena tengok keseluruhan. Agaknya Sanusi pun tengah test kereta besar dia, datang ke Kuala Lumpur, dia pun dapat idea juga. Dia nak buat Greater Kedah. Kalau dia nak buat Greater Kedah, yang dia tak sedar, kalau Kedah yang ada sekarang ni, dia hanya lebih besar, boleh jadi lebih besar, kalau dia mula ambil negeri lain masuk Kedah. Itu yang idea dia nak ambil Penang lah. Mula dia nak ambil Penang. Lah ni kalau saya jadi kerajaan PAS di Perlis, aku takut dah. Lepas ni Sanusi ambil alih Perlis pula jadi sebahagian daripada Kedah. Idea dia tu lagi jauh. Dia termasuklah soal kalau Selangor ni maju sebab ada Kuala Lumpur. Bagi kat dia mentadbir negara dengan Kuala Lumpur ni sekali masuk Kedah. Saudara-saudara. Idea dia semua besar-besar. Idea nak buat lapangan terbang kargo. Bila dia kantoi, orang kata lapangan terbang ni tak diperlukan. Dan setakat ini kita tengok, dia tidak ada kemungkinan ia boleh berjaya secara komersial. Dia pun kalih, tukar skrip tengah jalan ini. Ini bukan lapangan terbang biasa. Ini lapangan terbang kargo. Dia ingat hanya kerana tukar lapangan terbang kargo, tiba-tiba lapangan terbang tu akan jadi hebat. Lapangan terbang kargo lah yang lagi sakit daripada lapangan terbang biasa. Paling kurang lapangan terbang biasa, ada orang boleh naik kapal terbang turun kat situ. Ini kalau lapangan terbang kargo, barang saja yang naik. Kalau orang tak nak hantar sebab lapangan terbang tu baru, tak banyak penerbangan kargo udara yang ada, lagilah cepat mampus lapangan terbang tu. Sebab tu saya kata, namakan satu lapangan terbang kargo di rantau ini. Sampai lani walaun, tak ada seorang pun boleh cakap. Kencang mana ni? Kalau walaun tengah tengok dekat Facebook, dekat TikTok ni, macam-macam maki hamun. Kau gemuk lah, gigi kau sengit lah. Kau suka aku lah, aku nak gemuk ke gigi sengit? Aku tanya soalan mudah. Namakan satu lapangan terbang kargo di dalam rantau ini untuk menunjukkan idea Sanusi itu masuk akal. Sampai sekarang tak boleh. Jadi saya tengok juga, saya duduk pergi ceramah Kedah ni tak. Saya tengok papan tanda besar. Sanusi dah lah besar, papan tanda besar. Gambar dia paling besar kat situ. Panglima lah. Kemudian saya tengok projek-projek yang akan dijalankan oleh kerajaan negeri Kedah di bawah Sanusi. Semua bilion-bilion saudara-saudari. Lawaknya bila kita tengok satu-satu projek itu, tolak tepi projek lapangan terbang dia yang tak dipakai tu, projek lain yang dia jual kepada rakyat negeri Kedah, konon ini adalah hasil buah kepala dia, itu semua projek persekutuan. Bukan projek dia pun. Dia kalau pergi Kedah, ni lepas ni orang Taman Medan boleh tengok dekat Facebook ke TikTok ke. Dia ada satu yang dia duk jual selain daripada lapangan terbang ni. Dia jual projek SLAM. SLAM. Projek ini ialah projek pusat logistik di Sidam. Sidam ni dekat Sungai Petani lah. Konon nak buat satu projek tempat logistik untuk membantu keperluan daripada Kulim High Tech Park dan sebagainya. Dia cerita pasal SLAM ni, bilion-bilion semua, tunjuk dekat billboard besar, bilion-bilion. Nasib baik aku Menteri Ekonomi. Sebab projek SLAM itu projek kerajaan persekutuan, bukan projek dia pun. Projek itu adalah projek peruntukan kerajaan persekutuan. Tapi sebab manusia macam Sanusi ni, dia bila dia beritahu kepada rakyat, dia tak cerita benda sebenar. Dia tak beritahu sebenarnya yang itu yang persekutuan, yang ini yang persekutuan, yang ini persekutuan. Sebab itu dia kantoi depan penjawat awam dia sendiri. Dia duk cerita, ada orang tanya pasal orang Kedah ni masih lagi boleh tanam, belum boleh tanam padi 5 tuaian 2 tahun. Jadi dia kata, kenapa kerajaan persekutuan ni tak bantu kerajaan Kedah ni? Kerana ini niat murni kerajaan Kedah nak pastikan tanaman padi kita boleh tuai 5 kali 2 tahun. Saya punyalah bengkak duduk kat atas tu kan. Maksudnya orang Kedah tak tahu ke?
Engkau tak faham ke dekat Pulau Pinang, dah lama dah orang tanam padi 5 kali tuai 2 musim. Kalau dekat Selangor, dah lama dah orang di Selangor tanam padi, memanglah tuai 5 kali dalam 2 musim. Itu memang dasar kerajaan persekutuan daripada dulu pun. Masalah dia, di Kedah je yang tak jadi. Tapi oleh kerana kehebatan Panglima yang bernama Sanusi ni, dia ada orang yang percaya kat dia, dia boleh pusing benda yang kegagalan kerajaan negeri tu, dia pusing boleh tunjuk seolah-olah itu idea hebat kerajaan PAS Perikatan Nasional Kedah. Sedangkan negeri-negeri lain semua dah buat dah. Sebab itu saya pun beritahu kepada Sanusi. Sebab Azmin memang kita tahulah, Azmin ni tak berani sebenarnya. Saya memang daripada awal lagi tahu dia tak berani. Jadi kita tawarkan pula kepada Panglima yang lagi hebat. Kita tawarkan kepada Sanusi. Saya dah confident dah ni. Astro semua dah siap dah ni untuk buat perdebatan yang kita siarkan secara langsung. Hari ini sangat-sangat mengecewakan. Kalau ikut Fras menonggeng saya malam ni, saya tak datang ceramah dah. Fras tau. Tunggu punya tunggu. Sanusi pun tak berani juga. Sanusi pun duk bagi alasan juga. Alasan dia, kalau berdebat pun bukanlah boleh bantu ekonomi. Pandai. Dia pandai pertikai. Bila orang panggil, macam-macam alasan dia ada lah. Sebab itulah kita kena berdebat. Sebab selama ini 7-8 bulan kerajaan perpaduan tumpu macam-macam, ada pelbagai perancangan yang tak pernah dipikirkan atau dibuat oleh kerajaan mereka 33 bulan. Apabila angka-angka ekonomi sebenarnya semua makin baik. Macam yang Wong Chen kata, inflasi paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan. Pasaran saham dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas naik mendadak. Ringgit semakin mengukuh. Kita tumpu kepada perkara-perkara yang tak pernah ditekan atau diambil peduli oleh 33 bulan Perikatan Nasional sebelum ini. Soal kececeran bantuan rakyat. Sebab itu kita kena ubah daripada B40, M40, T20 kepada yang berasaskan penilaian yang lebih menyeluruh. Pendapatan bersih isi rumah. Kita tekankan tentang kerajaan mesti campur tangan soal gaji rakyat. Kalau tidak, gaji sampai bila-bila makin rendah. Kita dah buat macam-macam, tapi dia juga yang duk bising tak habis-habis. Ekonomi makin merudum, ayam tak ada. Sampai Muhyiddin pun kena pelihara ayam sendiri sekarang. Harga barang makin naik. Jadi dia juga yang buat bising. Sebab itu kita bagi peluang kepada dia. Kalau betul kamu betul-betul lah jujur untuk bantu negara dan rakyat, dan yang penting untuk rakyat hanyalah keadaan ekonomi, maka datanglah, beritahulah kepada rakyat apa yang salah, apa yang patut kami buat, apa yang kalau kamu menang kamu akan buat. Sanusi pun tak berani. Jadi kita nak panggil siapa lagi no? Azmin dah tak, Sanusi pun tak berani. Hadi Awang Parlimen pun dia tak pergi. Siapa lagi yang saya boleh panggil ni? Mahathir? Tak payahlah. Yang itu biarlah kat dia. Hobi dia tua-tua. Saya tak nak kacau dia lah kan. Siapa lagi ni? Jadi lepas ini kita cuba untuk kumpulan maha hebat, maha pandai seterusnya daripada Perikatan Nasional. Saya nak jemput mana-mana lah ni. Mana-mana ni yang muda-muda pula ni. Kita ada, mereka dulu bila kita bentuk kerajaan, mereka membentuk kabinet bayangan. Yang ini akan jadi menteri-menteri ekonomi mereka lah. Dia ada dalam kabinet bayangan tu, kalau tak silap saya, Dr. Razi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya. Lagipun saya nak jumpa dia juga sebab dia pandai klaim sebelum ni. Kita buat benda, lepas tu dia kata sebenarnya kami dah buat. Kami dah fikir tapi kami tak sempat buat sebab kami ada 3/3 bulan je. Jadi saya nak
lontarkan lagi, okey, Azmin tak berani, tak apalah. Sanusi tak berani, tak apalah. Okey, sekarang kita nak tengok kumpulan-kumpulan teknokrat daripada Perikatan Nasional pula. Kita nak tengok sama ada Razi Jidin ke ataupun ahli Parlimen Bacok Syahir. Dia berani ke tidak berdebat mengenai hala tuju dan masa depan ekonomi negara. Jadi esok, lusa, nanti pejabat saya akan jemput secara rasmi. Saya akan kejar hatta kepada ketua bahagian bersatu ataupun ketua kawasan PAS sekalipun. Saya nak tengok ada ke tidak daripada kalangan mereka ini yang berani berdebat dan berbincang dengan kita mengenai hala tuju ekonomi negara. Itu dia satu lagi selepas YB Rafizi Ramli membalun kau-kau ya, siapa ni, Azmin Ali dan juga Sanusi. Kini ya Rafizi Ramli pula mencabar ahli Parlimen Bacok dan juga Razi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya. Beranikah mereka menjawab cabaran ini atau mereka sama seperti pengecut Azmin Ali dan juga Sanusi yang memberikan berbagai alasan untuk tidak berdebat dengan YB Rafizi Ramli? Terbaik YB Rafizi Ramli, ya, kita boleh nampak sekarang siapa pengecut sebenarnya. Itu Jadi sampai di sini saja saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Alright No Part Channel. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walaun-Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga GTA, geng takut Anwar. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Part Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.